Dan ada pun yang memberi bekas keduanya. Maka bahawasanya ikhlas amal itu bahawa dijadikan amal qurbah, dan ikhlas daripada menuntut pahala, tiada menuntut suatu daripadanya, hanya qurbah bagi Allah Ta'ala juga. Jadi dikatakan bahawa amal ibadat yang memberi kesan, memberi bekas kepada keduanya. Memberi bekas keduanya, yakni ada orang yang melakukan amal ibadat, dia nak dua-dua. Satu dunia penuh, satu pahala penuh. Ataupun ada yang kata nak pahala ataupun nak akhirat. Maka bahawasanya ikhlas amal itu dijadikan amal qurbah. Maka amal tadi dikait ikhlas apabila dia buat amal itu semata-mata nak qurbah, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada orang yang buat amal ibadat, dia nak dua-dua. Satu, dia buat amal ibadat, dia nak dunia pun dia nak, sama ada dunia itu bentuk pujian ataupun harta benda. Satu lagi pun nak mendekatkan diri dengan Allah. Dan ikhlas daripada menuntut pahala kepadanya, dan dia melakukan amal ibadat semata-mata menuntut pahala kepadanya, dan meminta ia kepada Allah Ta'ala bahawa jadikan dia amalnya itu makbul, makbulnya diterima, dan jadikan amalnya itu diterima, lagi disempurnakan pahalanya, dan membesarkan akan dia, yakni tiada menuntut suatu daripadanya, hanya qurbah bagi Allah Ta'ala juga. Jadi ada orang yang melakukan amal ibadat, dia amal ibadat semata-mata ingin mendapat faedah, di antaranya ingin mendapat pahala, dan dia memohon kepada Allah Ta'ala memberi pahala kepadanya. Maka teringat saya petang semalam, ada orang daripada Johor telefon. Dia kata dia telah melihat dalam YouTube mengenai pengajian kita hikam. Maka bagaimana yang kita beramal, tapi kita ini beramal semata-mata ingin pahala kepada Allah. Adakah kita ingin pahala kepada Allah Ta'ala itu dikira mencari selain daripada Allah? Mencari selain daripada Allah, sedangkan kita disuruh menuntut ibadat hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka saya memberitahu kepadanya bahawa orang itu masih lagi dikira ikhlas. Hanya ikhlasnya itu ikhlas peringkat orang awam, peringkat permulaan. Jadi kita ini ada orang dia nak dapat dua-dua. Ada orang nak dapat dunia satu, akhirat penuh. Maka peringkat awal dia buat amal ibadat memang tidak kerana makhluk, kerana Allah. Seperti dia membaca Quran. Bila dia baca Quran, tiba-tiba orang beri salam rumah dia, Assalamualaikum, dia pun tahu ada orang datang. Jadi nak beritahu dia tengah mengaji ni, lalu dia pun kuatkan bacaan Quran tadi. Ketika dia menguatkan bacaan Al-Quran, maka datang dalam hatinya, oh, orang tahu aku baca Quran, aku ni baik. Maka ketika itu dia nak juga pujian orang, dia nak dapat pahala. Maka ada ulama mengatakan amal ibadat yang dibuat itu kerana Allah peringkat awal dapat pahala, dan ketika datang riak itu tak dapat pahala. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali. Ada setengah pendapat kata molek dak amal itu dapat pahala, bila datang riak batal semuanya. Maka pendapat yang sahih yang banyak digunakan pakai adalah pendapat Imam Al-Ghazali. Kerana dunia dan juga akhirat, ada nak akhirat belaka, tapi satu dia nak pahala, satu lagi dia nak redha Allah. Yang semata-mata Allah ni nak redha saja, tak kira lah Allah Ta'ala nak pergi syurga ke neraka, aku hamba Allah sebagai hamba. Tapi ada orang yang nak memang dia buat amal ibadat semata-mata kerana nak syurga, semata-mata kerana takut neraka. Maka yang ini pun dapat pahala. Dapat pahala maknanya dia ini buat kerana nak menuntut pahala. Maknanya dia ada selain pada Allah, hanya melibatkan akhirat. Pahala kan melibatkan akhirat, syurga melibatkan akhirat, takut neraka melibatkan akhirat. Jadi dia melakukan amal ibadat belum lagi semata-mata kerana Allah, tapi semata-mata kerana syurga. Maka di sini persoalannya, adakah dia ini dikira ikhlas kepada Allah ataupun tidak?
maka bagi orang awam ikhlas, bagi orang muqarrabin tidak ikhlas lagi. Maka dikatakan di sini dia ini ikhlas dalam amal apabila dia menuntut pahala dan dia nak dijadikan amalnya diterima oleh Allah Ta'ala, maka dia ikhlas. Lagi disempurnakan pahalanya dan membesarkan akan dia, yakni tiada menuntut sesuatu daripadanya, hanya qurbah bagi Allah, dan dia buat semata-mata kerana mendekatkan diri kepada Allah. Dan nifak itu berpura-pura. Masuk berpura-pura ini, kadang-kadang kita ini lebih buat amal ibadat kepada makhluk daripada Allah. Dengan arti kata, kita kalau dengan makhluk kita semangat ibadat, maka bila kita dengan Allah kita lemah ibadat. Ini ada lagi sifat nifak. Sifat nifak. Maka kalau kita sedar bahawa kita ada lagi sifat nifak, maka kita kena perbaiki. Di antara orang yang ada sifat nifak boleh jadi kita, dengan arti kata bahawa apabila dia ini melakukan amal ibadat di hadapan orang, dia akan bersemangat, dia akan rajin, dia akan banyak beribadat di hadapan orang. Dan apabila tiada orang di depannya, dia tak buat amal ibadat ataupun dia berkurangan ibadat. Ini masih lagi ada sifat nifak. Maknanya sifat dia berpura-pura dalam ibadat. Maka kita minta jauh, dan mungkin ini ada dalam hati kita, akhlak kita, perangai kita, maka perlu diperbaikinya. Ataupun kita ini satu lagi penyakit ibadat kita, kita suka dipuji apabila kita buat amal ibadat, dan kita merasa gembira kalau orang dapat tahu bahawa kita ini ahli ibadat. Dan kita tidak suka kalau orang tak tahu, orang tak kata kita ahli ibadat. Sehinggalah kita akan buat sesuatu sampai orang kata kita ni ahli ibadat. Seperti kita suruh orang lain puji kita, ataupun kita suruh orang lain cerita tentang amal ibadat kita. Kita suruh isteri kita cerita, kita suruh sahabat kita, kalau ada anak murid cerita. Sampai akhir sekali orang pun puji. Orang pun pujilah dia supaya dia ini ahli ibadat. Ataupun dia ini bersifat rendah diri, tapi rendah dirinya adalah tujuan untuk dipuji, sampai orang memuji dengan sifat rendah diri. Maka mana-mana orang yang melakukan ibadat dalam hatinya masih lagi suka pujian dan tidak suka orang lain tidak tahu akan amalnya, sedikit sebanyak masih ada lagi nifak dalam ibadatnya. Wal-iyazubillahi min zalik. Maka dikatakan bahawa orang yang ada nifak, dia suka amal ibadatnya diketahui dan dipuji, dan dia akan menambahkan amal ibadat apabila dia mendapat pujian tersebut. Dan juga dikatakan bahawa orang itu masih ada lagi sifat nifak bila dia buat amal ibadat, tiba-tiba orang puji dia pun tidak mahu buat amal ibadat. Tengok zahirnya sudah bagus, kenapa tidak buat amal ibadat? Saya dulu banyak buat amal ibadat, tapi oleh kerana orang puji saya, maka saya jaga hati saya tak buat amal ibadat. Maka ini pun ada sifat nifak. Kata Fudail bin Iyad, dia ada sifat riya. Dan kalau macam itu, memang orang yang dipuji, kalau orang itu dia puji, maka dengan sebab dia puji itu, dia tak buat depan orang, tapi di belakang orang dia semakin kuat ibadat. Ini tidak nifak namanya. Ini orang yang benar-benar soleh. Dia buat di hadapan orang memang dipuji, dan dia tak buat, tapi dia buat di belakang orang lebih daripada itu. Itu tidak mengapa. Maka sifat nifak inilah yang menggugurkan amal. Sedar tidak sedar kita buat amal-amal ibadat, dibimbangi apabila kita bangkit nanti sudah tidak ada amal. Tidak ada amal langsung. Dan maka ketika itu ahli ibadat ataupun kita bertanya kepada Allah, ya Allah, mana ibadatku, mana sembahyangku dahulu, mana dengan kuliahku dahulu, mana pengajian aku dahulu, mana zikir aku dahulu. Maka bertanyalah sang hamba tadi kepada Allah mengenai amal ibadat yang dilakukan. Lalu Allah Ta'ala akan mengatakan, kamu mintalah pahala dengan orang yang kamu melakukan ibadat kerananya. Maknanya kalau kerana Allah, Allah Ta'ala bagi pahala. Kalau kerana makhluk, minta dengan makhluk. Maka demikianlah menjadi orang itu gugurlah amalnya,
rugilah amal ibadatnya. Maka dikatakan di sini nifaq itu, yakni berpura-pura dalam melakukan amal ibadat ataupun melakukan amal ibadat bukan kerana Allah tetapi kerana makhluk, menggugurkan amalnya sekali-kali dengan arti kata menggugurkan amal, yakni dibatalkan amalnya, habis tidak ada pahala. Habis batal amalnya maka tidak ada pahala. Ramai orang yang sembahyang dia hanya dapat lengah dan letih sahaja. Ramai orang berpuasa dia dapat lapar dan dahaga sahaja. Ramai orang berjaga malam dia dapat letih dan mengantuk sahaja. Akhirnya begitulah. Inilah yang dibimbangi oleh orang-orang soleh sehingga mereka merasakan bahawa mereka sudah tidak ada amal lagi. Akibat daripada itu mari perasaan takut kepada Allah. Bagaimana kita nak berjumpa dengan Allah sedangkan kita tak ada amal? Siapa kata kita ada amal? Kalau kita ada amal, Masya Allah, hati kita banyak menangis. Kalau ada amal, itu tanda orang banyak amal, hatinya banyak menangis. Tanda dia kurang amal ataupun tidak ada amal, mungkin dia tidak menangis. Tidak menangis di atas maksiat yang dilakukan. Maka ramai manusia kadang-kadang maksiat dibuat tidak menangis. Tidak menangis. Sedangkan amal ibadat itu masih lagi kurang. Sebab itu kalau kita menjalani perjalanan tasawuf ibadat kepada Allah, tak ada masa kita nak fikir hal orang. Kita akan fikir hak kita dengan Allah. Dan bila kita renung macam manalah kita nak berhadapan dengan Allah, sedangkan banyak lagi kelalaian kita dengan ibadat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahawa menggugurkan amalnya sekali-kali, maknanya nifaq itu semata-mata membawa kepada rosaknya amal. Habitat a'maluhum, maka terbatal amalnya. Maknanya dia sudah tidak ada amal lagi ketika itu, dengan arti kata tidak ada pahala dengan amal yang dia lakukan itu. Dan dikeluarkan akan dia daripada keadaannya qurbah. Dia dikeluarkan daripada orang yang hampir dengan Allah. Kalau tak hampir dengan Allah, maknanya apa? Maknanya jauhlah dengan Allah. Kalau jauh dengan Allah bermakna jauh dengan rahmat Allah. Siapa yang jauh dengan rahmat Allah, dia dekat dengan neraka. Jauh dengan syurga. Siapa yang hampir dengan Allah, dia dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan syurga, jauh dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita semua dekat dengan rahmat Allah, dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikeluarkan akan dia daripada keadaannya qurbah yang sebenar atas pahalanya dengan janjian daripada Allah. Maka dikeluarkan daripada orang yang hampir dengan Allah, yang sebenar-benar hampir, keadaan qurbah yang sebenarnya atas pahala dengan janji Allah. Maknanya dia terkeluar daripada orang yang hampir dengan Allah, yang hampir dengan pahala. Dia tidak termasuk orang yang hampir, dia tidak termasuk orang yang dapat pahala dengan Allah. Inilah yang ditakuti. Ramai manusia beramal sebenarnya tidak ada amal sebenarnya, walaupun dia itu beramal. Maka ada juga orang yang kurang amal tapi dia mendapat pahala amal yang banyak. Sebab itu sebaik-baik orang adalah orang yang menjaga hatinya. Dan seberat-berat amalan dekat negeri akhirat adalah akhlak yang baik. Sebab tu Nabi sebut wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka bergaullah kamu dengan manusia, muamalah kamu, bercampur gaul kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka disebut dalam hadis lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Maka sesempurna orang iman, orang yang beriman itu sesempurna orang yang beriman tadi, iman dia adalah orang yang baik akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kita pegang maka riak itu, yakni melakukan amal ibadat bukan kerana Allah, itu memang riak.
Yang semata-mata tiada ada daripada orang yang arif billah. Orang yang arif billah ni orang yang betul-betul mencapai makrifat kepada Allah adalah orang yang sudah memandang Allah. Memandang Allah. Apa maksud memandang Allah? Maknanya dia merasa dirinya hampir dengan Allah dan dia tidak melakukan sesuatu kecuali bersamanya ada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maka Allah Taala bersamanya di mana saja dia berada. Maksudnya di mana saja dia berada, hatinya akan sentiasa ingat kepada Allah. Maka orang yang ingat kepada Allah, ia hatinya sentiasa ingat bagaimana dia ingin melakukan maksiat. Sebab itu orang yang di dalam hatinya ada Allah, maka tidak ada nafsu lagi yang dapat mengganggunya dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka orang ahli makrifat yang pertama, hatinya sentiasa ingat dan bergantung kepada Allah. Yang kedua, tauhidnya begitu kuat. Kerana makrifat inilah satu perasaan yang gerun kepada Allah, yang merasa takut ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang makrifat ini orang yang hati anggotanya semuanya tunduk di atas segala syariat Allah. Maka orang makrifat, orang yang sudah merasa fakir, dia sudah merasa fakir, dia sudah merasa dhaif, dia benar-benar rasa hina di hadapan Allah. Maka tidak ada lagi. Orang makrifat adalah orang yang tercabut ananiah dalam hati. Tahu ananiah? Ananiah ni adalah saya lah bijak, saya lah alim, saya lah hebat, saya lah yang lebih baik daripada orang. Inilah satu penyakit yang besar. Penyakit yang besar, penyakit ananiah yang terhijab dia dengan Allah. Dan orang makrifat adalah orang yang sudah terbuka hijabnya, yang selama ini dia tertutup, tak nampak Allah, sombong, takabur, riak. Tetapi apabila saja dia mencapai makrifat, maka terbukalah dia. Tidak ada lagi ananiah dalam hati. Yang ada hanya Allah. Merasa Allah. Kita merasa kita hebat, kita merasa kita bijak, kita alim, maka itu terhijab dengan Allah Ta'ala. Maka orang yang mencapai macam ini, maka dikatakan setengah ulama sudah tidak ada riak lagi dalam amal. Tidak ada riak lagi dalam amal. Macam itu. Kenapa? Kerana dia sudah hampir dengan Allah Ta'ala. Hatinya sudah bergantung dengan Allah. Maka dikatakan bahawa kata setengah ulama, kata pada setengah ulama, yang setengah ulama kata orang yang arif billah ni sudah tidak ada penyakit riak lagi dalam hati. Kita ni selagi mana belum mencapai arif billah, masih ada lagi riak dalam hati. Itu kena bersihkan. Bagaimana nak bersihkan penyakit riak dalam hati? Bukan riak saja, ujub, sum'ah dan sebagainya. Di antaranya mestilah kita kena banyak berzikir Allah, berzikir kepada Allah, Allah sebut dalam hati banyak-banyak, sehinggalah terkesan dalam hati kita akan Allah Ta'ala. Kemudian kita juga kena banyak juga berkawan dengan orang-orang yang soleh, ataupun tidak pun ziarahlah dengan orang-orang yang soleh. Ziarah. Orang dahulu kadang-kadang sanggup pergi semata-mata ziarah orang soleh saja. Pergi berjalan, di mana ada ulama pergi, di mana ada aulia pergi, di mana ada orang yang saleh pergi. Pergi maknanya kadang-kadang cakap sikit, dia bertanya khabar je. Yang paling penting kita minta doa dengan orang-orang yang saleh. Orang saleh minta doa. Bila kita orang saleh itu ada kenal kita, dia doakan kita, bermakna dalam hatinya ada kita. Dia ada ingat akan kita. Maka Allah Ta'ala ini dia akan melihat hati-hati manusia. Dia tengok dalam hati-hati orang fasik, ada hijab, ada kotoran, ada maksiat dan sebagainya. Tapi bila dia tengok hati-hati orang yang saleh, di dalam hatinya ada kasih kepada kita, maka Allah Ta'ala akan turun rahmat di dalam hati-hati orang yang saleh. Maka dengan sebab itu pun kita pun akan dapat limpahan rahmat dengan hati orang yang saleh. Ada pun jalan kita nak bersihkan hati kita dengan jalan mujahadah, tak sanggup kita ini. Kerana di antara jalan mujahadah ni kena banyak lapor. Dah kita jadi makan selera. Maknanya makan selera sama macam mana kita nak mujahadah. Kerana orang yang banyak makan ini, dia akan banyak tidur. Banyak tidur ini menyebabkan malas nak beribadat kepada Allah. Maka orang mujahadah ini dia kurang makan, kurang tidur.
kurang tidur tu kerana hatinya banyak ingat kepada Allah. Kurang tidur pula, lepas tu kurang bercakap pula, kerana banyak berzikir. Dia kurang bercakap, banyak berzikir. Kita kurang bercakap, berasa hati. Apa tak cakap dengan orang sebab itu berasa hati. Maknanya maka dia kurang bercakap kerana banyak berzikir. Kurang tidur kerana banyak jaga malam. Jaga malam ni bukan main Facebook. Jaga malam bukan kerana tengok bola, bukan. Tapi jaga malam kerana berzikir. Saya tertanya-tanya, macam mana tuan-tuan guru saya ni boleh berjaga malam? Boleh berjaga malam. Kita pun jaga malam pula. Bila anak sakit, anak tak tidur lagi, dia tak tidur. Saya ni jaga malam, bukan jaga malam berzikir. Orang dahulu dia berjaga malam. Bahkan dijadikan malam dia ni, malam yang dia ini berkhalwah dengan Allah. Maknanya bersunyi-sunyian dia dengan Allah Ta'ala. Bahkan awliya, wali-wali, orang-orang yang soleh, dia tunggu pada waktu malam. Bila nak sampai malam? Pencuri dia tunggu malam tu, bila malam ni? Maknanya, tapi malam dia tujuan dia apa? Malam dia munajat dia dengan Allah Ta'ala. Maka begitulah orang jalan mujahadah. Tak orang tak mampu kita nak mujahadah, lalu ulama suruh banyakkan berzikir kepada Allah. Banyak berzikir, istighfar kepada Allah. Memanglah kadang-kadang kita berzikir pun tak dapat lari pun pada maksiat. Biarlah tak dapat lari pun, yang paling penting jangan tinggal zikir. Lama-lama maksiat hilanglah. Maknanya jangan tinggal zikir, teruskan berzikir, teruskan berzikir. Banyakkan istighfar. Banyak istighfar, banyak selawat. Dua perkara ni perkara besar. Kita banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak berselawat, insya-Allah lama-lama nanti Allah Ta'ala tutup pintu maksiat. Allah Ta'ala buka pintu ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tapi kena bersungguh-sungguh. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu bersungguh-sungguh melalui jalan kepada aku, kata Allah, nescaya aku akan tunjuk kamu jalan. Jalan yang banyak untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan bahawa orang arif ini, arif billah, tidak terkena penyakit riak mengikut pendapat setengah ulama. Dan jika ada, dibatalkan setengahnya pahalanya. Jika orang arif itu ada, maka kena riak itu dibatalkan, pahalanya akan berkurangan sedikit. Sebab itu orang kita ini disuruh agar di akhir kita nak tidur ni, yang utama kita istighfar, ataupun waktu sahur itu beristighfar. Wabi asharihim yastaghfirun, pada waktu sahur mereka istighfar. Kerana lepas pada waktu sahur itu, maka datang fajar, datang hari yang baru. Maka hari yang baru ini kita datang, kita tutup hari yang kemarin itu dengan istighfar agar diampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu. Maka kalau ada pun, ada ulama kata orang arif pun kena juga penyakit riak ini, tapi hanya membatalkan pahalanya, mengurangkan akan pahalanya. Kita kadang-kadang, kita ini pahala kita kurang. Bila pahala kita kurang, tiba-tiba kita riak pula, habis batal pahala lain. Dia tidak mengurangkan pahala, dia membatalkan terus. Tak sama dengan kurang. Maka orang arif billah ini kalau dia kena penyakit riak, hanya kurang pahala. Orang yang kurang amalnya pula kalau kena penyakit riak, bukan kurang pahala, batal terus pahala, tak ada habis pahala yang lain. Itulah kita bimbang. Amal-amal ibadat kita ini takut jadi haba'an mansura, seperti debu-debu yang ditiup angin berterbangan. Dan kata setengah ulama yang lain, katanya terkadang ada riak yang semata-mata itu daripada orang yang arifin. Ada juga dia kata memang riak itu datang juga kepada orang arifin, dan bahawasanya menghilangkan dengan setengah gandanya. Gandaan pahala-pahala yang banyak dihilangkan juga setengahnya, kata ulama, kena orang arifin. Dia membahaskan bahawa orang arifin pun kena penyakit riak, sedangkan orang arifin ini orang yang telah mencapai makrifat. Jadi pernah satu ketika saya bertanya dengan seorang syekh, adakah seorang yang telah mencapai arif billah ataupun mencapai awliya Allah, dia ini selamat daripadanya? Mana sebagaimana para sahabat yang dijamin syurga, adakah orang itu nak dapat jaminan syurga, dia mencapaikan dirinya pada arif billah?
Maka kata seorang syekh itu, dia mengatakan bahawa sebenarnya orang arif billah pun tidak ada jaminan lagi dia selamat. Maka bagaimana kalau orang arif billah tidak ada jaminan selamat? Bagaimana kita? Hanya waliknya, biasanya orang arif billah lebih selamatlah daripada orang yang macam kita, kerana boleh jatuh. Apa buktinya? Dia kata ada juga orang yang mencapai maqam wali pun kadang-kadang tergelincir, seperti Bausisa, seperti Bal'an, yang sudah mencapai maqam wali sehingga mencapai karamah yang hebat, sehingga mencapai doa yang sangat makbul, pun dalam keadaan tidak selamat. Sebab tu tak tahulah kita duduk di akhir zaman ini, bagaimana kita dalam keadaan hati kita ni banyak dosa, lalai kepada Allah, bagaimana pula dengan keadaan kita. Maka dikatakan bahawa orang arif billah ini kalau betul-betul riak, dia hilangkan gandaan pahala. Yang selalu dia buat pahala berganda-ganda, tapi gandaan pahala itu dihapuskan. Maknanya ada lagi pahala lah, tapi tak ada gandaan sahaja. Dan riak yang bercampur itu dihilangkan dengan serubuk ganda. Serubuk ni 1/4. Dihilangkan daripada amal ibadatnya. Bermula yang sahih pada Syekh kami rahimahullah ta'ala, ini perbahasan pendapat mengenai riak. Ada ulama kata kalau orang datang riak, habis tu amal ibadat yang dahulu. Mana macam contoh kita datang nak belajar betul-betul kerana Allah, tiba-tiba orang puji kita, kita jadi kos semangat. Jadi akhirnya kita buat kerana makhluk. Maka ulama kata habis amal ibadat yang dulu-dulu pun. Ada ulama kata masa datang riak itulah, masa itulah batal. Yang sebelum ada itu tak batal. Mana pendapat yang sahih? Bermula yang sahih pada Syekh kami rahimahullah ta'ala, bahawasanya riak yang semata-mata itu tiada jatuh daripada orang arif. Yang pertama, riak itu tak jatuh pada orang arif serta ia ingatkan akhirat, dan ada ia serta lupa. Dalam keadaan dia ingat, kadang ada lupa, maka tak berlaku katanya, setengahnya pendapat yang sahih. Dan kau yang dipilih bahawasanya adalah riak memberi bekas pada kadar amal. Inilah pendapat yang dipilih, hanya kadar amal saja, bukan semua amal. Kadar mana dia riak, kadar itulah batal pahala. Kadar yang dia tidak riak, kadar itu tidak batal pahala. Ini pendapat yang dipilih. Alhamdulillah, kalau pendapat ini sahih di sisi Allah, maka ada lagi amal kita. Ada maknanya, insya-Allah ada yakin kepada Allah. Tapi kita bimbang sebab kita ini amal kita campur. Dan sudah mulai kita sudah istiqamah dalam amal ibadat. Nak cari macam Uwais Al-Qarani, amal ibadatnya siapa sudah orang dah. Maknanya semuanya amal ibadatnya. Nak cari macam Ali Zainal Abidin, infak fisabilillah, orang tak tahu siapa ke mati. Lepas mati baru tahu, bengkak belakang dia, duduk pikul gandum, pergi pakai miskin. Maknanya ikhlasnya mereka buat amal ibadat kepada Allah, siapa makhluk tak tahu. Sebab tu di antara tanda orang buat amal ibadat ikhlas ni, di antaranya dia suka makhluk tidak tahu amal ibadat dia, dan dia tidak suka makhluk tahu amal ibadat. Itu tanda dia ikhlas. Tanda orang tu kurang ikhlas lagi, bukan tak ikhlas, kurang ikhlas lagi kalau orang tahu lebih baik daripada tak tahu. Maknanya kalau kita buat amal ibadat, kalau orang tahu lebih baik, itu tandanya kurang ikhlas lagi kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala baikilah amal ibadat kita. Sebab kalau kita renung-renung, Masya Allah, renung kita ni amal ibadat kita, kalau kita tak nangis tak tahu. Jauh sangat-sangat kita dengan Allah Ta'ala. Kau sari, kau dekat dengan Allah. Kita kalmuh amal ibadat. Kita kau sari ni bukan beragam. Sebab kita ni semakin bertambah usia. Kadang-kadang satu hari saya pergi ke pantai bagi buruk. Orang lama tak pergi. Begitu pun orang ada. Tapi bukan tepi pantai ni, bukan kat air laut. Dekat pantai dekat orang jogging. Bukan tak kat pantai sangat lah. Dekat kediaman Menteri Besar tu depan sikit. Duduk situ. Saya tengok orang 70 lebih dah, tua dah, mulai-mulai ada jogging. Perlu jaga. Perlu orang jinya, pocik jogging, gagah dia. Maknanya ada orang tu jogging macam jalan. Tapi jogging lah, macam jalan sikit, laju sikit pada jalan. Tapi perlu juga Allah sihatnya lah. Mari kita fikir, sihat ini untuk apa? Kalau sihat ini untuk ibadah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu saya ni
kaki jogging juga dulu. Kaki jogging, kaki bola. Tubuh kita pun ringan. Kalau ni rasa dah ringan ni dah. Kalau ringan buat amal ibadat, mari rasa terfikir Allah ruginya. Kalau Allah Ta'ala beri masa muda kita dengan umur belasan tahun, sebenarnya banyak kita buat amal ibadat boleh. Tapi malangnya kadang-kadang masa umur kita tengok gagah kita tak buat amal ibadat, sebab kita sangka akan datang kita nak buat amal ibadat. Sebenarnya akan datang tubuh kita semakin lemah. Kan saya sudah cerita Nabi apa lah yang dia berkawan dengan malaikat maut. Nabi apa? Allah lupa dah saya. Dia berkawan, Nabi Idris kan, dia kawan dengan malaikat maut. Malaikat maut datang tanya, nak siapa nyawa? Mari ziarah je. Boleh berkawan dengan malaikat maut, Masya Allah. Lepas pada tu, mari pula, nak siapa nyawa? Dah, mari ziarah. Perlu sekali. Akhir sekali tu tanya sama dia pun kata gini lah, kalau mu nak cabut nyawa aku, nak datang cabut nyawa, kabur lah. Macam kata minggu depan, cabut nyawa, kabur nyawa, cabut yang dulu. Dan kalau boleh muatal lah wakil tiga wakil ke, maknanya 3 malaikat ke 3 wakil beritahu. Maknanya nak datang dah, dekat dah, siap-siap sudah lah, maknanya gitu. Jadi begitulah, setiap kali datang banyak, nak cabut nyawa? Dah, nak ziarah. Begitu keadaannya, satu hari datang. Nak ziarah ke nak cabut nyawa? Nak cabut nyawa. Kamu janji dah kat aku kan, kata nak hantar wakil. Apa tak hantar wakil? Kata aku hantar, dah wakil. Mana dia? Apa dia wakil? Yang pertama, ubat atas kepala. Siapa ada ubat? Balik lagi cabut jibat. Jangan cabut sini. Tengok dekat Xiaomi. Tengok dekat Xiaomi. Allah ada ubat dah. Makna itu yang pertama wakil. Yang pertama wakil. Yang kedua kesihatan berkurangan, tubuh jadi lemah. Tubuh sudah menjadi lemah lah ke. Dulu gagah. Dulu. Maknanya ada sahabat saya, dia tak lama dia tak main bola. Kali tu dia main bola, tidur dia dekat pusat. Tidur, lokal dia sungguh, Masya Allah. Dia pun tak sangka. Dia tak sangka, memang dah. Bila umur ni dah meningkat-ingkat akan jadi letih. Jadi letih. Ada orang, itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga apa? Tanda yang ketiga kadang-kadang Allah Ta'ala tarik pandangan mata kita. Tidak gigi kita, anggota lah kita, gigi kita pun dah berkurangan, pandangan mata kita pun sudah kabur dan sebagainya. Maknanya pendengaran pun, itu semua tanda. Mata, gigi, pendengaran semakin berkurangan, itu ialah di antara tanda ataupun wakil yang Allah Ta'ala hantar kepada kita. Kedemikianlah. Kadang-kadang muda-muda dah pandangan mata dah berkurangan. Berkurangan maknanya. Tapi kita kadang-kadang tak nampak. Kita dah nampak, dulu suka baca dalam gelap, itu jadi mata tak nampak. Padahal tidak begitu sebenarnya. Itu tanda-tanda bahawa kita ini lemah. Itu tanda lemah. Maka ternyata memang dia uban sudah ada, tubuh sudah berkurangan, anggota pun sudah ditarik nikmat. Itu sebagai tanda 3 wakil yang Allah Ta'ala beri. Maka sudah tidak sedar, begitulah. Itu tanda kita hampir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kitab yang saya baca malam tadi mengenai karangan Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan bahawa apabila seseorang itu telah mencapai umurnya 40 tahun, ternyata bahawa amal ibadatnya berkurangan dibandingkan dengan maksiat, maka itu tandanya bahawa dia sebenarnya dalam dapat kebinasaan. Kalau bahasa yang lebih berat, dapat kecelakaan. Kalau umur dia 40 tahun. Dalam kitab itu juga ada menyatakan bahawa ada setengah pendapat menyatakan ketika umur 40 tahun, maka syaitan melihat bahawa dia itu masih lagi menjadi ahli maksiat, maka syaitan bergembira setelah umurnya 40 tahun. Bergembira, lalu menyapu di atas mukanya, mengatakan bahawa inilah anak-anak kita. Kita itu siapa? Anak-anak syaitan yang berjaya telah dikodainya
Maka renunglah keadaan kita hari ini. Semakin hari semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Semakin hari minta kepada Allah, jangan Allah Ta'ala lalaikan kita kepada Allah. Yang paling kita bimbang adalah ketika kita hampir nak mati, ataupun di akhir penghujungan. Kerana dalam satu hadis dikatakan bahawa apabila sahaja kita ini akan ditiupkan ruh, Allah Ta'ala tiupkan ruh. Bila Allah Ta'ala tiupkan ruh, sebenarnya kita selama 40 hari itu air mani, pencampuran air mani, kemudian 40 hari maka bertukar dia menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari lagi maka bertukar dia menjadi segumpal daging, seketul daging. Maka setelah itu 120 hari itu maka diangkat oleh malaikat. Malaikat angkat hadap di hadapan Allah. Ya Allah, nak jadi makhluk ke tidak mau jadi makhluk? Kalau Allah Ta'ala kata tidak menjadi makhluk, lalu dilemparkan ke dalam rahim tersebut, lalu berlakulah keguguran. Zahirnya kata Allah gelecoh, jatuh, tangga. Orang langgar kereta itu zahir. Zahirnya begitulah. Allah Ta'ala jadi datangkan sebab-sebabnya, lalu dilemparkan ke dalam rahim wanita itu, lalu berlakulah pengguguran. Lalulah kalau andai kata Allah Ta'ala kata jadi, maka bila jadi, maka Allah Ta'ala utuskan malaikat supaya menulis 4 perkara. Bikatbi rizkihi, ditulis rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, dan juga syakir atau sa'idun, ditetapkan bahagia atau celaka, wa iyyazubillah. Sudah ditetapkan sebelum daripada lahir. Sebab itu ingat Imam Ghazali telah menyebut dalam kitab ini dahulu, mengatakan satu zaman nanti kedatangan bayi-bayi itu bukan disukai tetapi ditangisi, dan kematian itu disukai. Apa maksudnya? Maksudnya apabila lahir saja bayi, maka orang-orang saleh menangis. Masya Allah, bagaimana umat, bagaimana kamu lahir dalam keadaan zaman fitnah. Kamu lahir dalam keadaan zaman fitnah. Kamu lahir dalam keadaan zaman manusia banyak kufur kepada iman. Menangis orang-orang soleh yang memahami kelahiran-kelahiran. Dan juga kematian orang tadi disukai dengan maksudnya, kalau kamu hidup panjang, banyak lagi maksiat kamu lakukan. Tapi Allah Ta'ala matikan kamu agar terhenti maksiat tidak kamu lakukan. Itu akan berlaku zaman. Boleh jadi sudah zaman kita, boleh jadi kita tak terasa, tapi orang-orang soleh sudah rasa. Orang-orang soleh orang-orang soleh sudah rasa. Ketika dia tahni anak tu, dia sedih. Masya Allah, kamu lahir zaman ini. Masa dia tahni anak, maknanya dalam keadaan zaman yang betul-betul fitnah, yang arus bukan arus maksiat, arus kesyirikan, arus kefasikan, arus kekufuran. Itu dia duduk dalam arus kekufuran. Kalau selamatlah, kalau tak selamat wal iyyazubillahi min zalik. Lalu begitulah keadaannya. Dikatakan bahawa seseorang itu bila saja dia lahir nanti sudah ditetapkan. Kita pun sudah ditetapkan. Allah Ta'ala sudah tetapkan kita. Allah Ta'ala tahu dah kita ahli syurga ke ahli neraka. Sudah dia tahu dah. Kita beramal saja. Lalu disebut dalam hadis tersebut, setelah ditulis ajal mati dia, celaka ke, bahagia ke, syurga, neraka, amal dan sebagainya, maka lahir dia datang ke dunia. Maka beramallah dia. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga hingga tidak ada antara dia dengan syurga, umpama hanya satu hasta saja. Ibaratnya kalau mati boleh masuk syurga saja, akhirnya payak malu bi ahli nar. Maka payasbiqu alaihi kitab, payak malu bi ahli nar. Maka tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz. Maka beramallah dia dengan amalan ahli neraka, maka masuklah dia dalam neraka di akhir-akhirnya beramal dengan amalan ahli neraka. Macam mana kita nak bangga? Macam mana kita nak bangga dengan amal kita? Maknanya di akhir-akhir nanti kita boleh apa? Boleh dalam keadaan beramal dengan amal neraka. Kalau dah tercatat di sana,
Waliyadzubillah, janganlah begitu pada diri kita semua dan juga ahli keluarga kita yang ada di rumah kita. Lalu dikatakan akhirnya dia akan beramal dengan amalan ahli neraka, masuk neraka, sedangkan dahulunya dia salah. Sebab tu tak boleh jamin syurga. Kita boleh kata orang itu beramal dengan amalan ahli syurga, tapi belum tentu syurga. Dan ada orang yang dia ini beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga kan tidak ada antara dia dan antara neraka kecuali satu hasta sahaja. Maknanya kalau dia mati boleh masuk neraka bila saja. Fayasbiqu alaihil kitab wa ya'malu bi ahlil jannah. Maka dia ini telah tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz, dia ini ahli syurga. Lalulah beramal dengan amalan ahli syurga di akhir-akhir hidupnya, akhir-akhir hayatnya, maka dia dimasukkan dalam syurga. Hadis ini menggerunkan kita. Orang yang beramal banyak tidak ada jaminan ahli syurga. Maka yang pertama, jangan bangga dengan amal banyak. Orang yang banyak buat maksiat tidak semestinya masuk neraka. Maknanya jangan hina ahli maksiat. Siapa kita nak menghina ahli maksiat? Kadang-kadang kita menghina ahli maksiat, kita itu juga ahli maksiat. Bihasbi imra'in minasyarri an yahqura akhahu al-muslim. Dalam satu hadis, cukuplah kamu menjadi orang yang melakukan kejahatan dengan kamu mencela kejahatan orang lain. Baik, itulah jalan tasawuf. Itulah jalan penyucian diri. Bukan senang jalan penyucian diri ni. Penyucian diri. Kalau kita salah faham, kita kata, oh kalau gitu orang-orang ini suka kepada ahli maksiat, tak boleh cela langsung. Bukan tidak boleh mencela maksiat. Kita mencela perbuatan maksiat, tetapi kita tidak mencela ahli maksiat. Tubuh badan dia, perbuatan dia itu kita cela. Kita tak suka orang minum arak, kita tidak suka berjudi, kita tak suka orang berzina, kita tidak suka orang tu. Tapi atas perbuatan, maknanya kita ini marah dia buat maksiat, tapi kita doa dia supaya dia ini kembali pada Allah. Ini perjalanan ni. Kena ada mahabbah, kena ada kasih sayang. Dan siapa kita nak cela orang? Kita cela orang ni masuk neraka dan kita ahli syurga ke? Itu persoalannya. Kita tak berani nak mencela orang, meletakkan orang itu di dalam neraka, sedangkan kita tidak ada jaminan. Nak mimpi Rasulullah pun jauh sekali kita. Tak mimpi Rasulullah. Makna terhijab banyak lagi kita. Bagaimana dengan amalan kita yang sedikit ini? Maka dikatakan bahawa kita perlu memperbaiki amal, kerana ada amal yang merosakkan amal. Amal yang merosakkan amal. Sebab riak ini biasa buat dalam ibadah. Biasanya betul juga, jarang juga orang kadang-kadang bila dia buat jahat, jarang nak riak. Kadang-kadang yang malu tu. Kalau dia pukul orang, jarang nak cover orang, buat senyap aje. Ada orang curi je cover orang. Untuk pengetahuan, mau siapa hilang, saya lah yang mencurinya. Tidak ada. Maknanya ada terpampang, saya lah pencuri yang terhandal. Rumah yang tutup kemas semua tu, tapi hilang juga, saya berjaya masuk. Tak ada. Tapi kadang-kadang dia ini, dia suka amal ibadatnya diketahui. Biasanya riak ini terkena kepada ahli ibadat. Sebab tu saya kata, ada amal yang dilakukan, amal itulah yang merosakkan amal lain. Masya Allah, tak sangka baca Quran ni merosakkan sembahyang yang lain. Sebab apa? Sebab baca Quran inilah yang menyebabkan dia riak. Sebab itu kita ini kena jaga, minta pada Allah. Minta pada Allah, merayu pada Allah Ta'ala. Tak ada dah jalan. Kalau Allah Ta'ala tak selamat, bila kita. Inilah doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ataupun Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah zalim diri aku sendiri. Maka ampunkanlah dosa aku. Kalau Engkau ya Allah tidak mengampunkan dosa kami, nascaya jadilah kami orang-orang yang rugi. Rugilah kita sebenarnya. Rugi dengan umur kita lama ni.
Satu lagi nyakit dia berasa muda sama. Itu nyakit itu. Rasa muda sama. Padahal tak ada dekat dengan Allah Ta'ala. Baik. Dan kaul yang dipilih bahawa riya itu, bahawasanya riya itu memberi bekas kadar amalnya, hanya kadar amalnya, yakni adalah riya itu sebab bagi ditolakkan amal. Okey, amal sudah diterima, InsyaAllah. Kita datang ke sini dengan niat baik, Allah Ta'ala terima. Kita ajak sahabat-sahabat, kita penuhkan kenderaan kita, sahabat-sahabat datang mungkin dapat pahala belakang. Ataupun daripada kita beritahu, lepas tu sahabat kita yang lain pun belajar juga hasil daripada kita beritahu pun, dia datang, kita datang pun dapat pahala. Maknanya kita muzakarah ilmu, kita hadir ilmu, dapat pahala. Maka semasa kita buat amal ibadat itu, yang ketika buat amal ibadat itu, masa itu dapat pahala. Hanya kadang-kadang syaitan ganggu kita, datang bisikan, ataupun kita suka orang puji kita, masa ketika itu hilanglah pahalanya. Hanya dikatakan kadar riya itulah yang menolak pahala. Maknanya sebelum datang riya itu pahala datang, tak berhenti-henti datang pahala. Datang rahmat datang, tiba-tiba datang riya itu yang menghentikan pahala. Menghentikan pahala. Maknanya ada juga pahala. Macam orang belajar dengar pinjam mati, tak ada pahala. Dia panggil panak tahu panak? Hilang dirinya, dia khusyuk dengan Allah. Faham tak sudah? Baik. Dan tiada dikabulnya. Maka tertolak amalnya tertolak dan tiada dikabulnya. Kabulnya terimalah, tiada diterima. Tiada diterima masa bila? Masa datang riya itu. Maka ketika dia buat amal itu kan, amal dia tengah buat amal itu, masa dia tengah buat amal itu datang riak ketika itu, masa datang riak itu amalnya itu tak diterima. Tidak diterima ketika itu. Dan macam mana dia datang juga, dia mari juga kena istighfar. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan yang kita buat ini akan menghapuskan dosa-dosa, kejahatan. Maka bila datang riak, berhenti sekejap, istighfar banyak-banyak. Beritahu kepadanya, ya Allah, tidak aku lakukan ini kerana makhluk, tapi kerana-Mu ya Allah. Maknanya. Dan dikurangkan pada pahala. Ini pendapat yang dipilih, alhamdulillah. Bukan dia berhenti itu datang dosa. Ini pendapat yang dipilih. Kalau ada pendapat lain datang tu, mengatakan bahawa dikurangkan pahala. Sebab ketika kita belajar ilmu dapat pahala-pahala, dia datang riak sikit, maka dikurangkan pahala. Sebab dosa, kalau dosa datang kan pahala banyak, kan pahala menghapuskan dosa kan, maka dikurangkan pahala. Sebab itu lebih baik, bukan kata lebih baik, mana kalau orang itu buat maksiat dalam keadaan riak dengan buat ibadat dalam keadaan riak, lebih baiklah ibadat dalam keadaan riak. Sebab itu jangan kita tinggalkan ibadat. Saya tidak mau buat amal ibadat, nanti riak saya. Kan ada kata begitu, ada tak orang kata begitu? Saya tidak mau buat amal ibadat, nanti datang riak. Sebab itu saya tak buat amal ibadat. Tidak buat amal ibadat. Maka kalau begitulah, maknanya itu nak riak lah. Maknanya itu kata Hudzaifah. Jangan kita tinggal ibadat kerana makhluk. Hanya kita ubah strategi lah. Bila orang terpuji saja, kita zikir lelaki pula. Kalau boleh zikir lelaki lah. Mana kita pegang sebab sosok kat kau. Saya orang bagi sebab sosok, InsyaAllah pahala banyak. Bukan gitu. Bukan bagi ke saya. Besar sebab. Mari-mari mikir macam gitu lah. Subhanallah, gada gambaran lah mana. Kalau tak pula ditekop pula, nanti datang tiap pula. Banyak pahala, banyak orang. Tak apalah, waktu kita fikir rumah. Tak salah pun, salah pun anda kita. Sampai besar mana pun. Maknanya yang paling penting itu bukan tasbih tu, bukan kayu tasbih. Yang paling penting yang tasbih hati kita nak ingat kepada Allah.
Jadi kalau kita zikir kuat-kuat, sama-sama gawang kata, kita pun pegang sampai cakap-cakap Allah, subhanallah, subhanallah, dah apa khabar, subhanallah, subhanallah. Tak boleh datang takut. Boleh kita tengok, boleh kita baca-baca di selangi subhanallah. Tapi ulama biasa-biasa ulama sufi tidak begitu. Kerana kita tidak boleh membuka ruang kepada syaitan untuk menggoda kita, mengganggu kita. Jadi tak apalah, kita ubah strategi. Nanti orang kata kita pun masing-masing kita zikir dulu, mau kita ke tasbih kita ke maknanya. Kalau payah-payah nak, saya kena bawa tasbih, kalau saya bawa tasbih ni jadi tak ingat, maka tak apa, tak tasbih dapat cek zikir, dapat cek gerak sama. Ni gerak kita yang mau kira. Kira gerak mana yang zikir-zikir tasbih. Bukan senang, masya-Allah. Sebab tumpuan ni, syaitan ni tumpu hati kita. Dia tak heran amal ibadat kita banyak, dia tumpu hati kita. Sebab tu kena jaga. Sebab tu orang-orang soleh dahulu, dia kadang-kadang dia sembunyikan amalnya. Orang kata dia tak beramal, dia lebih suka. Dia lebih suka macam tu. Hanya Tuan Guru saya, Tuan Guru Anjilah dahulu, dia memang kuat sembahyang depan anak murid dia, memang kuat sembahyang lah. Sehingga anak murid dia pun zikir dan sebagainya. Itu pun setelah lama dia tu. Tapi akhirnya isterinya yang beritahu. Isterinya beritahu, dia kata memanglah ustaz ni dia tidak tidur malam, biasanya malam dia akan sembahyang sampai pagi berzikir. Kalau dia letih sembahyang, dia zikir pagi. Padahal dia baca Quran. Dia pun babaikan sebab lana dia lahum subulana, jalan pada Allah Taala banyak. Bukan jalan zikir saja. Zikir lah, baca Quran pun ada, jalan ilmu pun ada, jalan infak pun ada, jalan tolong orang pun ada. Maknanya jalan banyak, tapi pastikan jalan itu jalan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan dikurangkan pada pahalanya, dan bahawasanya tiada takdirkannya dengan setengah, tiada takdirkannya dengan setengah, dan tiada serbuk 1/4. Dan adalah syarah akan masalah ini panjang. Ada dikatakan bahawa tidak maknanya ada yang tetap dikurangkan amal. Amal tu, pahala tu berkurangan. Pahala tu ada berkurangan. Ada kata tiada ditakdirkan, tak ada pahala masa ketika itu. Dosa tak ada. Ada dikatakan tak ada pahala, masa datang riak hilang pahala. Ada setengah pendapat kata datang riak pahala dia kurang. Kalau dia baca doa, contoh dia ni, dia dapat 80%. Dapat pahala, tak boleh dia banyak mana pahala tak tahu. Sepanjang dia baca dapat 100, 108, mana kau dapat gitu, tengok. Sambil-sambil baca tengok depan, 80,000 dah pahala, baca lagi. Oh sudah. Itu kalau ikut angka. Kalau ikut banyak, kalau ikut banyak, macam kalau boleh tak dalam bunyi Allah. Maknanya. Maka sebab itu diajar kita beriman dengan perkara baik. Maka ada pendapat kata bila kita buat amal ibadat tiba-tiba datang riak, maka pahala itu berkurangan. Pahala itu berkurangan daripada 100 jadi 10, 25 gitu lah. Ada setengah pendapat kata bila datang riak tak ada pahala ketika itu. 5 minit riak, 5 minit tak ada pahala. Alhamdulillah lah dapat pahala. Tapi jangan saya teringat budak-budak ni cerita lah, salingan nampak ngatur-ngatur Jadi cerita selalu masa saya belajar, masa tu saya budak-budak lagi. Jadi ada saing kita ni, budak saya juga lah, dia lebih muda lagi, dia lagi budak lagi. Dia sembahyang, kalau sembahyang syak 2 rakaat tu, 4 rakaat dia main 2 je. Lepas tu 2 tu doa dia sembah. Dia orang marah dia. Dia kata dapat kau pahala 2 rakaat. Bukan tak dapat langsung. Dia ambil orang 2 je kata. Lepas tu dia tinggal kata. Saya dulu budak-budak, oh gitu dapat pahala. Kita budak-budak. Oh gitu tak dapat langsung, sebab tidak sempurna. Maka dikatakan benda ini, hati ini, benda yang kita selalu datang. Semakin kuat kita beribadat, karena semakin kuat datang. Dia akan uji. Inilah yang paling ditakuti oleh orang-orang yang soleh, kerana penyakit ini penyakit yang merosakkan amal.
Sebab tu katanya ulama, sengatan binatang yang berbisa itu apabila dibanding dengan sengatan nafsu, sengatan nafsu lebih berbahaya daripada sengatan binatang yang berbisa. Ataupun dengan arti kata, penyakit batin itu lebih parah sakitnya kalau dibandingkan dengan penyakit zahir. Kerana penyakit batin itu membatalkan amal. Siapa hasad dengki, batal amal. Siapa ujub, batal amal. Siapa riak, batal amal. Tidak ada hadis siapa sakit kecil manis, batal amal. Tak ada. Siapa yang penyakit barah, maka habis amal ibadatnya, puasa, haji, zakat. Tak ada. Tidak ada hadis. Tapi penyakit batin ini ada hadis. Inilah yang ditakuti oleh ulama-ulama. Mereka itu berjuang betul-betul tu. Mereka juang menjaga hati mereka, ingat kepada Allah. Sebab tu jalan orang soleh di banyak jalan tafakur. Kita jalan berdengkur. Ulama-ulama malam-malam di bertafakur, kita malam-malam berdengkur. Lebih kurang lah tu, lebih kurang. Maka ingat kepada Allah. Di atas kelalaian kita, kembalilah kita kepada Allah. Yang paling bagusnya orang yang disukai oleh Allah, apabila orang itu buat dosa, buat salah, dia ngaku buat dosa. Kalau dia buat dosa, dia merasa dia baik. Dia merasa dia baik, ini Allah Ta'ala tidak kasih. Tapi Allah Ta'ala kasih dia buat dosa. Ya Allah, ampun dosa aku, Ya Allah. Hatta dia buat ibadat pun dia minta ampun lagi. Ya Allah, aku banyaknya maksiat. Padahal ibadat tu, dia kata lagi, Ya Allah, aku banyaknya maksiat. Orang-orang soleh, dia tak tengok ibadat dia. Sebab tu kata Luqman Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tanzur ila hasanatika. Jangan kamu tengok-tengok sangatlah kebaikan kamu. Tengoklah kemaksiatan kamu, dosa kamu. Kerana maksiat inilah yang menghapuskan mendapatkan kebaikan. Jadi banyak tengok maksiat kita. Renung punya renung, banyak dosa, itulah yang mendatangkan kita takut pada Allah. Renung-renung banyak baik, banyak molek-molek, itulah mendatangkan penyakit dalam hati kita. Maka tidak dapat tidak dikatakan bahawa kadang-kadang merosakkan amal kita. Maka syarah tentang perkara ini panjang ni, tentang penyakit hati ini banyak dalam kitab-kitab yang panjang-panjang perbahasannya. Kalau dibaca dalam kitab Ihya Ulumuddin lagi panjang perbahasannya. Ada lagi satu kitab yang panggil Qutul Qulub, makanan hati ini. Makanan hati ini kita Arablah, itu pun banyak perbahasan dia. Ada juga kitab membahaskan tentang hati juga, Mukasyafatul Qulub, pembukaan hati-hati ini. Banyak ulama-ulama tasawuf bila kita baca-baca kitabnya banyak membahaskan tentang hati. Kata-kata guru saya, Allah Ta'ala lihat dekat akhirat nanti, melihat kepada hati. Sebab itu disebut yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak ada manfaat harta benda, anak bina. Hari apa tu? Hari akhirat, hari kiamat. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera ni hati yang sehat, hati yang bersih. Jangan datang dengan hati kotor. Hati yang tenang, yang disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang yang memiliki hati yang tenang dengan Allah. Di antaranya bila ditimpa musibah, dia sabar, dia dapat nikmat, dia syukur. Tenang hatinya, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepada kamu. Maka nafsu mutmainnah ni kena lalui, kena bersihkan. Yang pertama, kena bersihkan nafsu amarah bisu, nafsu amarah. Nafsu yang suka kepada buat jahat. Ni kehendak buat jahat tu suka, tapi ikut buat jahat. Bersihkan, zikirkan banyak. Kemudian pergi pada nafsu nafsu amarah, kemudian pergi kepada nafsu lawamah. Nafsu yang mencela diri, bagus tak? Tapi buat jahat ke? Buat jahat cela diri, buat jahat cela diri.
Banyak orang-orang taat hari ini yang dikatakan ahli ibadat duduk dalam nafsu ni walaupun dia ahli ibadat. Kerana ahli ibadat yang tidak mampu dengan maksiat. Bersihkan lagi. Pergi kepada nafsu yang ketiga. Nafsu apa? Tadi amarah lawa mulhamah. Nafsu Muhammad ni nafsu yang banyak buat baik. Mayang banyak, zikir banyak, tapi mai dia. Unjuk takabur untuk dia lagi. Ni orang yang sampai peringkat orang yang banyak hatinya sudah banyak buat taat. Kan orang-orang mari yang unjuk takabur ni kan orang-orang orang ahli ibadat kan. Oh ni kata-kata dia kena cukup. Bersihkan lagi sampai kepada nafsu mutmainnah. Lepas tu radiyah mardiyah kamilah. Begitulah gambarannya. Maka dikatakan bahawa adalah syarah akan masalah ini panjang. Maka jikalau engkau kata apa tempat ikhlas dan apa taat yang jatuh ikhlas dan yang wajib, kalau kamu nak tahu dia dikatakan bahawa mengenai ikhlas, apa kaya kata ikhlas, taat yang macam mana jatuh ikhlas. Kalau kita nak tahu, nampak kaya kena mari pula minggu depan. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma 'allimna 'ilman nafi'an wa rzuqna fahman thayyiban. Allahumma ya Allah habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rashirin. Allahumma iftah 'alaina abwaaba fahmika wa fatahta 'ala anbiya'ika wa awliyaika wa ibadika shalihin. Allahumma iftah 'alaina abwaabal ma'rifah, Allahumma iftah 'alaina abwaabal 'ilmi, Allahumma iftah 'alaina abwaabal 'amal, Allahumma iftah 'alaina abwaabal ikhlas. Waj'alna min ibadikal muttaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.